اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين صدري أمري واحلل عقدة Amin. Alhamdulillah. Ustaz doakan mudah-mudahan perjalanan kita, kelas kita pagi ini akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Okey, baiklah. Untuk permulaan pada pagi ini, kita seminggu tak berjumpa sebabkan Ustaz ada program sebelum ni. Okey. Untuk permulaan kita punya kelas pagi ini, Ustaz nak awak buka muka surat yang pertama, muka surat 31. Muka surat 31. Okey. Okey, ini kita punya tajuk. Okey. Bacaan bertanda alif. Alif bertanda mati dan kosong. Apa tanda dia kan? Kita dah buka Okey. Perhatikan dia kata soalan dia punya tajuk di sini. Okey, Ustaz nak highlightkan supaya kita nampak tajuk kita. Bacaan bertanda alif. Hilang pula. Okey, selalunya dekat dalam buku teks ni dia ada sedikit penerangan rekas yang ada di bawah sekali ni. Di buku teks dia ada penerangan di bawah ni. Okey, tengok yang Ustaz bagi ni kat sini dia tulis info. Maklumat berkaitan dengan tajuk tu dia ada di bawah. Patutnya benda ni ada di atas. Okey, info. Info untuk kita ketahui tentang topik ini. Ketika wasal dibaca pendek. Dibaca pendek. Masa pendek ni tak ada berhenti lah. Baca dia panjang. Baca panjang, bacaan pendek. Bacaan wasal, bacaan tu sambung. Bacaan wasal, bacaan sambung. Berbanding bacaan ketika waqaf. Siti Zulaikha tutup mic. Ketika waqaf pula bacaan dia panjang. Panjang kat sini bukanlah panjang sampai 4-5 harakat. Panjang dia 2 harakat saja. Panjang dia 2 harakat saja. Ustaz ulang semula. Untuk tanda ni, tanda yang bulat kecil ni yang duduk di atas alif ni, ketika wasal ini adalah bacaan sambung. Dan ketika waqaf adalah bacaan panjang. Ketika waqaf berhenti, wasal sambung, waqaf berhenti. Tetapi waqaf ni berhenti ni bacaan ni panjang 2 harakat. Okey. Ustaz nak kedua-dua boleh buka mic, tak ramai tak apa, boleh buka mic. Okey. Kita baca yang pertama ni, contoh dia. Lakinna huwa. Cuba baca. Lakinna huwa. Okey, bagus. Ataupun Ustaz akan sebut nama lah. Okey, boleh tutup mic semula. Okey. Dan satu lagi ni, okey, dengar dahulu. Yang kedua ni. Lakinna, panjang 2 harakat. Sekali lagi dengar. Lakinna, macam tu. Siti Zulaikha, set. Okey, Ustaz tunjuk perbezaan di antara kedua-duanya. Yang pertama ni bacaan wasal, bacaan dia bersambung. Lakinna huwa, dia tak ada panjang. Berbanding yang kedua bacaan waqaf, lakinna 2 harakat. Okey, cuba lihat contoh di atas. Okey, kita tengok di atas balik. Okey, Ustaz akan pilih yang ada di sini. Kita mulakan daripada
Nur Ayuni. Nur Ayuni. Tafadhal Ayuni, boleh buka mic, dengar dahulu Ustaz baca. Okey. Wa ata'na ar-rasula. Boleh Ayuni? Sekali ya. Dengar. Wa ata'na ar-rasula. Ni baca ni. Wa ata'na ar-rasula. Ayuni? Ya. Okey, dengar dengar Ustaz baca, kemudian awak baca. Wa ata'na ar-rasula. Okey. Awak ikut baca Ustaz baca, bukan awak baca selepas. Okey. Satu lagi bacaan dekat sini, bacaan secara wasal. Murid-murid boleh dengar. Wa ata'na ar-rasula wa qalu. Dia sambung. Dia tidak ada waqaf. Kalau waqaf kita akan berhenti di hujung ni. Kalau waqaf dia akan berhenti di sini. Dekat urut lam ni. Okey. Kita pergi yang kedua. Boleh dengar dahulu. Billahi zununa. Okey, itu bacaan pertama. Billahi zununa hunalika. Okey, itu bacaan yang kedua. Okey. Ada perbezaan ke? Tak ada beza Ustaz. Sekali lagi Ustaz. Bacaan pertama, billahi zununa. Okey, bacaan pertama. Bacaan kedua, billahi zununa hunalika. Billahi zununa hunalika. Okey. Sekarang Ustaz nak murid yang bertuah untuk baca. Ustaz nak Amni Sofia. Dah jumpa muka surat belum? Amni, boleh baca? Giling kepala, belum bersedia. Nur Alwani Zafirah. Okey, boleh buka mic. Okey, boleh baca yang kedua ni. Ustaz nak bacaan pertama berhenti di waqaf di sini. Bacaan kedua baca saat sambung. Okey? Boleh Alwani? Boleh. Okey, silakan. Tafadhal. Hizunu Huna Nah. Okey, itu bacaan pertama. Bacaan kedua, coba awak sambung je. Zununa hunalika. Ambil mula dari sini terus. Zununa hunalika. Okey, pandai. Maksudnya Al-Wani dia tunjukkan dia bacaan dia yang wasal dia terus sambung kepada hunalika. Dia tak ada waqaf. Okey, bacaan yang ketiga, contoh yang ketiga. Kanas qawarira. Bacaan pertama. Bacaan kedua, kanas kawarira. Ada dua ni, ada dua rupanya. Satu di sini, satu lagi ada kat sini. Okey, dah ada dua. Okey, Ustaz nak dengar suara daripada siapa kat sini? Fatimah Nada. Kok dia tutup kamera terus? Nada. Oh, Nada. Kenapa tutup kamera? Nada, buka suara. Boleh buka suara. Okey, Nada, boleh baca? Okey. Kanat qawarira. Okey, itu bacaan pertama ya. Bacaan kedua.
kanat qawarira. Alhamdulillah. Murid-murid, itu contoh yang bacaan. Ada dua contoh bacaan. Yang pertama, kanas qawarira, panjang dua harakat di situ, dia waqaf. Bacaan yang kedua dalam bentuk wasal, kanas qawarira qawarira, yang dibaca oleh murid Fatimah Qatrun Nadah. Okey. Yang terakhir sekali, wala ana. Tu Ustaz waqaf. Tapi Ustaz tak, yang kedua ni Ustaz tak nak waqaf. Ustaz nak wasal. Wala ana abidum. Kan ada ayat kan? Wala ana abidum ma abadtum. Tu ke surah apa tu? Situ Zulaikha nak baca la. Situ Zulaikha nak baca. Okey, Situ Zulaikha baca yang terakhir. Silakan. Wala abidu. Sekali lagi. Wala abidu. Bukan abidu, ana. Dan na tu ada bunyi lagi. Sekali lagi. Wala ana abidu. Okey, kalau boleh yang panjang sangat kat na tu sebab kita baca wasal. Ingat pasal Ustaz. Kita baca wasal yang dekat tanda yang ada bulat tu, dia tidak ada. Dia kalau kita baca bacaan bersambung yang ada huruf bulat tu, dia tidak ada panjang. Dia kosong. Lepas tu tadi macam Fatimah, macam siapa ni Al-Wan tunjuk tadi, wala an'a, terus pergi pada huruf ain. An'a. Kalau kita berhenti, kalau kita baca panjang, kita waqaf, kita berhenti. Wala ana. Berhenti. Tapi macam pendek pula sebab tu biasa orang akan baca wasal. Wala ana abidu. Situ. Okey. Dah selesai untuk yang pertama ni. Bahagian yang pertama. Kalau murid-murid ada masa ke lapangan yang nak buat latihan dalam buku aktiviti, kita dah belajar banyak dalam buku aktiviti warna pink ni. Kita dah belajar banyak tajuk di dalam bahagian Al-Quran. Sekarang kita dah sampai ke bahagian, kalau dalam tajuk dalam buku teks kita ni, kita dah sampai dekat buku aktiviti, buku surat 31. Murid-murid boleh buat dalam buku aktiviti ni. Walaupun kita tidak bersemuka, kalau kamu dah belajar, kamu faham tentang satu tajuk, kamu dah boleh buat sendiri, berpandukan kepada video yang Ustaz buat, yang Ustaz rakamkan ni, sesi pengajaran kita ni, dan juga berdasarkan kepada kandungan di dalam buku teks. Contoh dalam buku ni kita nampak dia kata cara bacaan. Kalau buku surat 31 ni, warnakan cara bacaan. Dia kata warnakan cara bacaan. Ketika apa? Dia kata ketika wasal, macam mana kita nak warnakan. Lakinna, ataupun lakinna. Kalau kamu lihat dalam buku aktiviti nanti murid-murid, kalau wasal tu dia akan ada huruf alif. Senang je. Kalau dia huruf alif lah. Kalau wasal, dia tidak ada huruf alif di hujung sekali. Dia akan jadi huruf macam huruf ketul lah kan. Macam huruf nun, huruf waw, ataupun huruf kaf kan. Itu satu huruf tunggal lah. Tetapi kalau kita baca waqaf, automatik di hujungnya ada huruf alif. Faham? Maknanya muka surat 31 tu kamu boleh buat, tak ada masalah. Batu makas. Okey, batu kemudian muka surat 32 pun insya-Allah kamu dah boleh buat, tak ada masalah. Okey. Kalau yang muka surat yang sebelum tu, semua tu kamu dah boleh buat dah. Tiada larangan. Buatlah. Mudah-mudahan kalau boleh bersemuka kelak, walaupun sesiapa yang akan menggantikan ustaz nanti, pada bulan 10 nanti ada ustaz baru. Dia kalau boleh, kamu dah boleh bersemuka. Tapi dia ustaz tak tahulah, wallahu alam bila boleh bersemuka.
Nanti kita akan ni lah, kita akan apa, kamu boleh tunjukkan, oh kamu dah buat banyak, kamu dah buat buku dalam buku aktiviti ni. Mana tajuk-tajuk yang dah belajar boleh buat dalam buku aktiviti ni. Okey? Buat sekadar yang kamu tahu dan kamu faham berdasarkan kelas yang kamu belajar. Alamak, tumpah air Ustaz. Okey. Sekarang kita pergi kepada seterusnya. Okey. Sekejap. Ustaznya air tumpah. Okey. Ikhlas sekejap. Okey, sekarang kita pergi kepada tajuk kita yang kedua. Okey, tajuk kita yang kedua ni. Okey, Ustaz nak kamu buka buku teks di bahagian Jawi. Kita nak pergi kepada Jawi ke? Jawi sekejap lah kan. Okey. Tapi Ustaz suka Jawi ni, Ustaz suka belajar lain hari lah. Sebab bukan bab kita belajar pada hari yang bukan ada tajuk ulum. Tapi sekarang ni tajuk ulum kita pada hari ni lebih kepada adab. Berapa? Okey, kita pergi dulu tajuk ulum bahagian adab. Ustaz buka. Berapa? Ya, Ustaz tengah buka ni, sabar nampak ni Ustaz tengah buka ni. Mana lambat dah Ustaz punya komputer ni. Okey, kamu buka di bahagian adab. Tajuk adab ni kita kena betul-betul faham. Okey, adab kita pada minggu ini kita nak belajar tentang adab berkeluarga. Muka surat 129. 129. 129. Okey. Ustaz naik jap. Okey. Mana ni? Okey, dah buka bagus. Terbaik. Okey, kita nak sambung ni. Sebab kalau sempat Ustaz nak masuk kepada pelajaran Jawi sekejap. Okey. Tajuk kita pada minggu ini berkisarkan tentang keluargaku sayang. Keluarga bahagia. Dulu waktu Ustaz kecil-kecil ada satu lagu nasyid ni. Keluarga bahagia, keluarga bahagia, keluarga bahagia, keluarga bahagia. Okey. Apakah perbuatan, apakah amalan yang boleh kita amalkan dalam keluarga bahagia, keluarga harmoni? Kalau di sini kamu lihat ada pakcik datang, dia beri salam, Assalamualaikum. Okey, mak ayah dia pulang, pakcik lah, mak ayah dia pulang rumah, anak dia Assalamualaikum, salam. Okey, jemput masuk. Okey. Sekarang kita lihat mak ayah dia, pakcik tu kot. Ayah dia tengah bagi ubat pada nenek dia. Okey, siapa boleh baca? Ustaz tanya dahulu, siapa boleh baca? Ciri-ciri yang ada di dalam di sini ada 1. Ni 1 2 3 4 5 5 dan 6. Okey, cepat. Siapa nak baca? Utamakan orang tua. Tanda siapa nak angkat tangan? Okey, Ustaz nak minta lah orang yang sama bacakan. Kita tengok siapa ni. Allahu Akbar. Siapa nama ni? Siapa ni? Yang bawah sekali. Yang bawah sekali. Yang gambar background ada gambar pensel belakang. Siapa ni? Alamak, lupa nama. Aina Madia binti Muhammad Syafiq. Ustaz ingat Ustaz tengok nama ayah awak, Ustaz ni. Aina Madia boleh baca tak? Okey, Aina Madia sila baca yang pertama.
Tak tahu. Okey. Okey, siapa nak baca? Linatul Hania nak baca? Okey, Linatul Hania buka suara. Okey. Utamakan. Okey, utamakan orang tua. Okey, baca. Utamakan Makan. orang Orang. tua. Serana kena ikut nama. Hormat, Hormat. menghormati. Menghormati. Apa lagi? Menggunakan Menggunakan bahasa bahasa yang yang sopan. saling Saling menyayangi. menyayangi. Dengar ke? Dengar. Apa lagi? Ustaz dengar. Dengar ke? Okey, teruskan. Menziarahi. Menziarahi. Ni Yang terakhir. Ucapkan salam salam apabila apabila bertemu. bertemu. Tidak. Dua-dua. Okey, beri tepukan Tashbih Mumtaz. Tepukan kebenaran kepada Linatul dan ibunya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terbaik kebenaran. Semua bagi ni kebenaran pada Linatul. Okey. Ini adalah sebahagian ciri-ciri yang kita kena pupuk dalam keluarga kita. Utamakan orang tua, hormat menghormati, menggunakan bahasa sopan, saling menyayangi, saling menziarahi, ucapkan salam apabila bertemu. Benda ni semua Ustaz tak nak terangkan. Utamakan orang tua tu macam mana, awak dah tahu. Kita orang Melayu mengamalkan adat-adat ketimuran dan juga menzahirkan akhlak Islamiah dalam keluarga. Sebab kita orang Melayu, kita juga adalah agama kita agama Islam. Kedua-duanya mempunyai persamaan. Dan benda macam ni kalau tak perlu Ustaz terangkan lebih mendalam. Saling menziarahi, apa tu? Takkan nak tahu kan saling menziarahi macam mana. Kita tengok kalau sekarang tak boleh lah SOP kan, tak boleh nak pergi ke sana ke sini kan, tak boleh. Tetapi yang perkara-perkara lain ini kita boleh amalkan di dalam keluarga. Perkara yang paling asas sekali waktu kamu murid di rumah, tolong ibu ayah kamu jaga kebersihan rumah, jaga barang-barang kamu daripada bersepah-sepah. Bangun pagi, tolong kemas bilik kamu. Kita buat macam mana kita nak pergi ke sekolah. Mungkin benda tu kita tak dapat buat waktu kita pergi sekolah. Tetapi waktu sekarang ni, waktu kita belajar di rumah, kita cuba wujudkan suasana kita ni adalah murid yang berdisiplin. Tapi di rumah, bangun, kita kemas katil, gosok gigi, pakai baju cantik-cantik kan. Bila lepas makan, angkat pinggan, letak dalam sinki. Kalau boleh murid-murid SKPDD yang perempuan ni boleh basuh pinggan, tolong sapu sampah lepas makan. Kan cantik benda tu. Benda ni adalah asas kepada keluarga harmoni. Ustaz sendiri nak kongsikan pada kamu. Anak ustaz kecil lagi. Anak ustaz kecil yang paling besar pun 5 tahun. Tapi apa yang ustaz tekankan Ustaz tekankan pada anak ustaz. Ustaz cakap dengan anak ustaz apa? Lepas belajar tolong kemas pensel dia, tolong kemas barang-barang. Sebab anak ustaz ni bila belajar dekat ruang tamu, bila kalau dia tak kemas, nanti anak ustaz yang paling kecil tu, yang baby tu, dia akan ambil barang-barang yang kakak-kakaknya. Itu satu. Yang kedua, murid-murid kita kena ingat ibu ayah kita, kalau kat rumah kita ni kan semua rumah yang ada orang gaji. Kita jangan buat ibu ayah kita macam orang gaji. Kita tinggalkan barang-barang kita, ibu ayah kita yang kemas. Kita biarkan baju kita bersepah, ibu ayah kita kemas. Jangan. Kamu kena rasa diri kamu ini ada rasa tanggungjawab untuk menjaga, sama-sama menjaga keluarga. Sama-sama rasa cinta, hormat, menghormati antara satu sama lain dengan keluarga. Terutamanya kena hormat kepada siapa? Ustaz tanya siapa? Kena hormat kepada siapa?
Amni Sofia. Amni Sofia. Bukan Mat. Bapa. Ibu bapa. Awak Alwani yang jawab dahulu. Amni Sofia, kita kena hormat dengan kepada siapa dalam keluarga? Ha. Ibu bapa. Ibu bapa. Pandai. Okey, tepuk-tepuk kebenaran. 1 2 3. Kebenaran. Okey. Ibu bapa sebab benda ni memang dituntut dalam Islam. Okey. Kita nak baca dalil Bismillahirrahmanirrahim. Fala takun lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Surah Al-Isra ayat 23. Dan janganlah kamu berkata kepada mereka ibu bapa. Ada yang buka mic ni, Ustaz dengar suara. Janganlah kamu berkata kepada mereka yang ini ibu bapa, dan janganlah kamu menengking mereka, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia-mulia. Tengok, Islam melarang kita berkata je pun. Ni Ustaz highlightkan. Tak boleh kata jangan awak berubah. Tu kata awak pun kata tak boleh. Semua tak boleh. Dia sekarang bukan cakap dia cakap mak ni. Kan tu. Tu tak boleh. Dah boleh dikira sebagai perlakuan derhaka. Mak ni sikit saya berdosa. Jangan macam tu murid-murid. Okey, tengok yang bawah ni. Keluarga ialah orang yang mempunyai pertalian persaudaraan dengan kita. Okey murid-murid. Ustaz tengok Ustaz rasa kita dah hampir 1.5 jam. Ini Ustaz tak nak masuk dululah. Kepentingan ni kepentingan ni nak masuk ke tak? Okey. Ustaz rasa untuk ni Ustaz tak nak masuk. Ustaz salah masuk tajuk ke ni? Adab ke bahagian sirah? Okey. Adab ke sirah sepatutnya. Tapi tak ada masalah sebenarnya. Kita boleh belajar sebab dalam tajuk tahun 1 ni pun ada okey. Okey. Kita nak main permainan tak? Jangan menjerit. Pecah. Dalam ustaz ni betul lah tajuk bahagian adab. Tapi dia tulis tentang salah ni kepribadian Rasulullah. Tak apa. Kita masih lagi dalam tajuk adab juga, tak ada masalah. Tetapi ustaz nak berhenti dahulu. Ustaz nak bagi awak permainan gamifikasi. Nak tak? Okey, Ustaz akan pergi pada permainan gamifikasi. Pertama tentang sayang keluarga. Sayang keluarga. Okey, kita pergi pada gamifikasi kita. Okey. Okey. Permainan kita tentang sayang keluarga. Sayang keluarga, murid-murid. Okey, Ustaz akan penuhkan skrin permainan ini. Okey. Apakah perbuatan pertama? Ciri pertama dalam keluarga? Cepat. Apa perkataan ni? Malas. Malas ke? Salah. Itu bukan ciri baik. Salah. Betul. Okey, betul. Perfect. Kita tengok soalan yang kedua. Apa ni? Dah terlebih.
Hormat. Okey. Menghormati. Yang tadi nanti dulu. Menghormati. Okey, cepat. Apa huruf yang pertama? Hormat. Ni apa dia? Hormat. M, okey. Orang. Buat cakap banyak. Lagi? Yang kedua huruf apa? E. Jawab. Yang ketiga? Yang ketiga huruf apa? Huruf N. Yang keempat? Yang ketiga, keempat? Menziarahi. Menziarahi. Okey, itu susun menziarah. Salah. Menziarah. Okey, betul. Soalan yang ketiga. Apa? Hormat. Orang. Hormat. Okey. Hormat. Okey, hormat, menghormati. Okey. Hormat. Betul. Terbaik. Okey, soalan yang keempat. Apa ni? Apa ni? Cepat. Cepat tengah. Sayang menyayangi. Saya menyayangi. Okey. Kita tengok saya menyayangi. Betul tak ni? S A sayang. Okey, soalan yang kelima. Okey. Apa ni? Ahabas. Ahabas pound. Apa? Bahasa sopan. Apa dia? Atas ni apa atas ni? Bahasa sopan. Kita tengok. Okey, betul. Bahasa sopan. Betul. Dan soalan yang terakhir. Menghormati orang tua. Atas ni mana ada orang mana boleh buat orang mati? Okey, bawah dia okey. Bawah dia mungkin betul lah tua. Ni orang betul. Atas ni apa? Menghormati. Hormati salah ni. Bukan hormati. Apa dia? Cepat. Atas ni apa? Hormat orang tua. Cepat. Cuba teka. Apa tadi? Hormat. Utamakan orang tua. Ustaz betul. Okey, perfect. Okey, dah selesai. Okey, selesai kita punya aktiviti. Ini ada satu komputer. Okey, kita sambung balik. Jadi kita sambung belajar balik. Okey. Sekarang Ustaz nak ajak kamu. Kita nak sambung kita punya kelas kita yang terakhir di bahagian Jawi tertutup. Kita nak belajar tentang
Jawi suku kata tertutup. Okey, muka surat. Okey. Tak apa, video ni Ustaz rakam tau. Nanti kalau ada siapa nak tengok semula boleh. Tak ada masalah, boleh tengok. Okey. Ustaz akan pergi kepada bahagian Jawi. Okey. Ustaz, buku surat berapa? Kejap. Jangan menjerit. Okey, muka surat berapa Tok Harimau? Okey, tengok. Okey. Ni suku kata terbuka. Okey, suku kata tertutup. Okey, tertutup. Buku surat berapa? Okey, kita nak tengok pada muka surat. Allahu Akbar, hilang pula ya. Okey. Kejap. Okey, muka surat 71. Muka 71. Dah. Okey. Kita nak belajar sebentar lalu tentang beberapa perkataan ataupun kalimah yang ada. Okey. Kita lihat yang pertama. Tanun. Kita akan sebut apa? Kita akan sebut dia sebagai tanun dal ngah. Siapa tahu ni? Ni apa ni? Siapa boleh teka? Tanun dal ngah. Kita sebut secara suku kata tanun ten dal ngah. Apa dia? Dal ngah. Apa dia? Rendang. Okey, tengok Ustaz tulis kat sini. Okey, Ustaz tulis dia punya perkataan. Okey. Ustaz tulis nota kat sini. Okey. Perkataan kat sini. Tanun adalah ten. Tambah. Dia tak nak keluar pula. Ni Ustaz punya tanda tambah hilang. Okey. Tanun ten dal tang. Okey. Kamu kena murid-murid nanti Ustaz akan kongsi Ustaz akan kongsikan kamu satu Ustaz punya smart alfabet Jahiyar. Ustaz ada buat yang kad ni. Ustaz ada buat kad ni. Ustaz ada buat dalam bentuk PDF. Dalam bentuk PDF. Dalam bentuk PDF dan dalam bentuk atas talian. Nanti kamu boleh tengok setiap huruf tu apa, macam manakah padanan huruf bagi huruf Jawi kepada huruf Rumi. Contoh kat sini, huruf ta adalah huruf T. Tetapi bila dia tidak ada huruf, dia tidak ada baris, tidak ada ya, maka dia akan jadi te, te. Kemudian nun adalah mewakili kepada huruf N, Manakala yang seterusnya huruf dal adalah huruf D. Huruf nga adalah huruf NG. NG adalah huruf nga. Kenapa kita tidak tulis dal, alif, nga? Okey, Ustaz cerita pada kamu Sebabkan suku kata tertutup. Suku kata tertutup. Dia akan hilangkan huruf vokal yang ada di tengah-tengah. Sebab apa? Kalau kita belajar sebelum ni, kalau kamu ingat lagi,
suku kata terbuka, contoh buku, kita akan eja dia ba, waw, kaf, waw. Berapa huruf yang ada dalam Rumi, biu, bu, keyuku, dalam Jawi pun akan eja yang sama, ba, waw, kaf, waw, buku. Tetapi kalau suku kata tertutup, Ustaz selalu ajar dulu terbuka, tertutup, kita tak nampak. Kita tak nampak apa? Tak nampak huruf di tengah-tengah. Contoh di sini yang Ustaz tulis semula. Okey. Contoh. Alamak, hilang lah dia. Okey. Contoh. Okey, Ustaz nak tunjuk awak yang dekat apa? Dekat dalam apa, Google Meet punya ni. Sekejap whiteboard Ustaz. Okey, whiteboard. Okey. Okey. Ustaz akan kongsikan dekat whiteboard yang ada ni. Murid-murid mungkin boleh tengok juga, murid-murid boleh masuk. Okey, dekat bahagian komen awak ni akan ada Ustaz punya link. Nak masuk dekat bahagian komen tu ada link. Kalau kamu nak masuk pun boleh. Ustaz benarkan kamu masuk. Sebab Ustaz tunjukkan kamu tentang okey, Ustaz tunjuk kamu Jamboard. Okey. Okey. Jamboard Ustaz duduk dekat belakang buku teks lah. Okey. Okey. Ustaz akan besarkan dia. Okey, Ustaz punya whiteboard ni. Okey. Okey. Macam mana Ustaz tulis perkataan tendang tadi? Okey, Ustaz nak pilih colour jap. Kita tak nampak Ustaz warna merah. Okey. Ini Ustaz tak pakai pen Ustaz pakai apa ni, mouse je. Contoh perkataan tadi tendang, kita ejakan dalam T E N turn, D A N G, tendang. Kita kena tahu dalam Jawi kita tukarkan dia ta nun saja. Ta dengan nun saja. Kita tidak ada huruf ya. Turn. Okey, turn. Tak ada masalah. Vokal yang tengah ni kita tak tukarkan. Vokal yang tengah ni tak ada. Dihilang. Dihazafkan. Kemudian huruf D. Dia akan jadi pada padanan huruf dal. Dan NG adalah huruf nga. Huruf nga. Yang tak ada kat sini adalah huruf vokal tak ada. Kalau dalam Jawi huruf vokal tengah tak ada. Jangan tertukar. Jawi sebab apa? Jawi ni ada 3 huruf. Ada 3 huruf dalam Jawi. Huruf yang di tengah-tengah tu tak ada. Huruf di tengah-tengah ni dia hilangkan. Okey. Cuba kita lihat contoh yang kedua. Ejaan ca, waw, nga, kaf, kof. Apa dia? Ca, waw, nga, kaf, kof. Apa dia? Sama. Apa tadi? Okey, Ustaz tulis dekat sini orang tengok Ca, waw, ca, waw, nga, kaf, waw, kof. Kaf, waw, nga, kaf, waw, kof. Agak-agak apa dia? Dia ada
Yang pertama kita sebut cong. Ca hua hunga ni di suku kata yang pertama. Suku kata yang kedua kaf waw qaf. Okey. Ya. Salah kaf waw ni tak ada. Salah. Ini tak ada ya Ustaz Padam. Kenapa Ustaz buat ni? Saya tersalah. Ustaz pun pelik kenapa Ustaz buat ni. Ni nama dia sebut lain. Okey. Sebut lain tulis lain. Okey. Okey, jap. Lambat pula dia punya pemadam dia. Okey. Siapa sebut tu? Okey, congkak. Okey, congkak. Okey, Ustaz nak tunjuk kamu. Yang pertama ni, kenapa tadi Ustaz kata vokal di tengah-tengah dihazafkan, dihilangkan. Okey, untuk kes macam ni, ca ni adalah huruf apa dalam Rumi? Dalam bahasa Melayu huruf apa? Ca. Huruf C. Waw adalah huruf apa? Oh. Nga huruf apa? Nga ni huruf apa? Nga. NG pandai. Dia dah nampak. Cong. Okey. Alamak. Hilang. Cong. Okey. Kaf dia huruf apa? Kaf huruf apa kaf? K. Okey, pandai. Okey. Qaf ni huruf apa? Kita sebut dia apa tadi? Ni apa? Ca waw nga kaf. Qaf ni apa tadi? Congkak. Okey. Kita tulis dia ada huruf A, ada huruf K, ada huruf K. Tetapi kenapa Ustaz tulis dalam Jawi huruf A tak ada? Huruf A ni adalah huruf alif. Kenapa huruf alif tak ada? Sebabkan dia adalah suku kata tertutup. Dia tak nampak. Huruf yang ketiga tak nampak. Huruf yang ketiga lah. Dia kalau 3 huruf yang tengah-tengah tak nampak. Sebab dia suku kata tertutup. Kenapa ucong ada waw Ustaz? Okey, cerita dia macam ni. Huruf O dia kena buat. Dia kena tulis. Kalau dia tak tulis huruf waw ni, macam mana dia nak eja cong? Dia akan jadi ceng. Kalau kita tak letak huruf, dia akan tertukar dengan huruf lain. Dia tak ada vokal tersebut boleh hilang sekiranya huruf Jawi, huruf Rumi, perkataan Rumi tu yang kedua adalah huruf alif dan juga huruf A ataupun huruf I. Contoh tadi tendang I. Ataupun contoh lagi kita dalam buku teks. Okey. Manggis. Manggis. Okey. Sebab apa manggis? Mim, nga, ga, ya, sin. Okey, mim, nga. Okey, yang lain yang bertutur suara Mim, ga, ya, sin. Mim, ga, ya, sin. Kenapa manggis? Dia tidak ada huruf alif. Dia terus pergi pada huruf nga. Sebab apa? Pukul 10. Siapa tu? Nur Ayuni tutup suara yang ni. Okey. Sebab manggis dia ada huruf alif. Ustaz kata tadi, yang mana huruf kedua bagi suku kata huruf alif ataupun huruf I ni ada dua. Satu I pepet dan I taling. Tapi kalau awak nak faham, kalau kita sebut dia ber, tu I yang tak wujud. Tapi kalau kita sebut dia macam ber tak I tak wujud. Kalau kita sebut dia be, me, itu I wujud dalam tulisan
dengan huruf ya. Okey, tak apa. Ambil masa. InsyaAllah kamu akan nampak. Okey, kita pergi pada buku teks kita semula. Okey, Ustaz nak test kamu. Kamu tahu tak perkataan apa yang ada pada perkataan yang ditulis dalam sukata tertutup tersebut? Okey, kita dah sampai di hujung kelas dah. 9.30 dah. Okey, sudah tak sudah. Okey. Okey, kita lihat pada kalimah ni. Okey, kita dah congkak sudah, manggis pun sudah. Okey, nombor 4. Siapa nak teka? Tengah kafah. Tak payah tambah air banyak, sikit je. Masak gitu je lah. Tengah kafah. Siapa nak jawab? Boleh buka suara. Tangkap. Betul. Siapa jawab? Alwani, terbaik kebenaran. 1, 2, 3. Terbaik kebenaran. Okey, nombor 5. Siapa nak jawab buka suara? Sampai. Salah. Salah. Apa Siti Zulaikha? Sampai. Betul. Ayuni betul. Terbaik kebenaran. Okey, nombor 6. Nombor 6. Keju. Keju. Tak ya, bukan keju. Kita boleh je kawau bangak apa dia? Siapa jawab kumbang tadi? Siti Zulaikha. Betul, terbaik kebenaran. Kumbang. Yang ke-7. Yang ke-7 apa dia? Yang ke-7 sin waw la so. Betul. Terbaik. Okey, Hadiah jawab dulu dah. Yang ke-8 canga jim nga apa? Nak jawab ni? Betul. Alwani betul. Pandai awak ni. Salah tahun 2. Nombor 9. Tawanga kafta. Tongkat. Betul. Yang ke-10. Bawanga kafau kof. Tongkat. Salah. Tongkat. Apa nama ni? Tongkat. Bongkok. Betul. Pandai. Okey, alhamdulillah. Ustaz ada satu permainan lagi berkaitan dengan suku kata tertutup. Ustaz, sabar dulu hari ni. Ustaz akan bagi selepas daripada kelas. Kamu dah boleh jawab lepas ni. Ustaz akan bagi dalam grup WhatsApp. Kamu boleh jawab. Okey? Untuk kelas pagi ni kita dah sampai penghujung. Ustaz ucapkan terima kasih banyak untuk siaran pada pagi ini. Okey. Ustaz akan tutup dulu recording ni. Terima kasih banyak pada murid-murid yang ikuti kelas.